Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. PAS pelampau agama, betulkah sahabat-sahabat semua? Dan dikatakan PAS juga semakin hilang arah, ketandusan idea. Karena apa yang mereka mampu lakukan hari ini membuat serangan pada DAP. Jadi ini adalah bukti penunggangan terhebat, penunggangan agama daripada parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Karena saban hari apa yang mereka lakukan adalah menyerang, menjadikan DAP sebagai kambing hitam kepada, dan juga menjadi serangan kepada pemimpin PAS ini, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita kongsikan apa yang dinyatakan oleh seorang MP daripada DAP ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita ikuti kenyataan beliau. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempak hari ini. Serangan pada DAP menunjukkan PAS ketandusan idea, kata seorang MP daripada DAP. Saya merujuk kepada laporan berita yang disiarkan semalam, katanya, yang bertajuk PAS desak DAP dihukum kerana mainkan sentimen 3R yang memetik kenyataan penerangan PAS Khairil Nizam Khairuddin di negeri Selangor. Jadi Khairil Nizam dilaporkan mendesak tindakan ke atas DAP selepas mendakwa parti itu memainkan sentimen 3R, agama, perkauman, dan rajah menjelang pilihan negeri tidak lama lagi. Inilah sahabat semua, mereka yang memainkan sentimen itu, mereka pula yang menuduh bahwa DAP yang menggunakan sentimen 3R. Siapa sebenarnya yang menggunakan ini, yang menyerang menggunakan sentimen 3R? Rata-rata kalau kita lihat ceramah-ceramah, jelajah-jelajah daripada Perikatan Nasional, apa yang kita lihat seringkali mereka menggunakan sentimen agama dan bangsa. Tapi hari ini pula sudah terbalik, katanya DAP pula yang menyerang ataupun menuduh mereka menggunakan sentimen. Sedangkan jelas setiap daripada ceramah, ucapan-ucapan pemimpin mereka jelas menunjukkan mereka menunggang atau mempergunakan agenda 3R ini. Jadi seperti biasa, PAS terus memainkan naratif sumbang, semua salah DAP, katanya. Mereka lebih-lebih lagi menjelang PRN yang akan datang. Taktik lapuk seperti ini sudah pun boleh dijangka, sekaligus mencerminkan realiti bahwa pihak di sebelah sana sudah ketandusan idea. Jadi untuk makluman Khairil Nizam, dasar perjuangan DAP jelas, yaitu mendukung sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dasar ini telah pun termaktub dalam satu dokumen penting DAP, yaitu Deklarasi Shah Alam 2012 dengan kandungan seperti berikut: mempertahankan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. DAP komited untuk menjunjung perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang yang paling agung negara dan meluhurkannya dalam semangat merdeka 1957 dan Perjanjian Malaysia 1963. Dia katanya lagi memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra serta hak kaum-kaum lain seperti yang termaktub dalam artikel 153 Perlembagaan Persekutuan. Dan seterusnya memastikan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan serta kebebasan untuk mengamalkan agama-agama lain dengan aman dan damai seperti yang termaktub dalam artikel 3 dan 11 Perlembagaan Persekutuan. Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam artikel 152 Perlembagaan Persekutuan serta menggalakkan penggunaan dan pengajian bahasa-bahasa ibunda lain untuk membentuk masyarakat cemerlang dan berbilang bangsa. Justru itu, katanya, sudah terang lagi bersuluh bahwa landasan perjuangan DAP sentiasa diselari dengan perkara-perkara yang disebut di atas. Sebaliknya, apa yang membimbangkan kita adalah kenyataan-kenyataan yang keluar daripada pemimpin-pemimpin PAS itu sendiri yang dilihat menyentuh sensitiviti masyarakat di negara ini. Salah satunya adalah kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mendakwa komuniti bukan Islam dan bukan Bumi Putra adalah golongan yang paling banyak terbabit dalam rasuah. Memang setuju. Hadi Awang ini salah satu ataupun ketua yang menggunakan sentimen ini. Sebelum ini juga heboh di media sosial, Abdul Hadi terus mempertikaikan pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Berita harian melaporkan ini karena beliau dikatakan menyindir keputusan pihak istana apabila mengaitkan pelantikan itu dengan masa kecederaan dalam perlawanan bola sepak.
Menggunakan analogi perlawanan bola sepak, Timbalan Perikatan Nasional itu berkata secara pelantikan Anwar umpama memberikan masa tambahan bagi membelikan Pakatan Harapan mengumpul lebih banyak ahli parlimen bagi menyokongnya. Jadi saya berharap isu-isu yang menyentuh sensitiviti masyarakat terutama yang membabitkan sentimen 3R tidak lagi dijadikan modal politik menjelang pilihan raya oleh mana-mana pihak sekalipun. Jadi perlu saya ingatkan katanya bahwa sejarah manusia kita ini telah disulami dengan warna-warni kepelbagaian budaya, etnik dan agama yang tidak terkira banyaknya. Kepelbagaian inilah yang membawa kepada kekayaan dan keindahan dunia. Walau bagaimanapun di sebalik kemajuan yang kita capai sebagai masyarakat global, ketaksuban agama terus membayangi kesadaran kolektif kita. Justru itu katanya adalah penting untuk menyadari kepentingan melindungi kepelbagaian ini, menghapuskan ketaksuban agama dan ke arah memupuk persefahaman keamanan, keharmonian dalam kalangan individu serta masyarakat. Pergerakan ekstremis lazimnya menunjukkan kecenderungan untuk membelakangi hak asasi manusia dan kebebasan dengan menggunakan dogma tegar dan kepercayaan tidak bertoleransi. Pergerakan ini menyekat kebebasan bersuara, beragama dan hati nurani. Mereka memudaratkan prinsip demokrasi, kesaksamaan dan keadilan, memupuk persekitaran penuh ketakutan dan juga penindasan katanya. Bertindak mengeksploitasikan perpecahan dan mengapi-apikan kebencian. Golongan ekstremis memperdalam jurang sosial, membawa kepada peningkatan diskriminasi, prasangka dan peminggiran. Penghakisan perpaduan sosial ini melemahkan ikatan yang menyatukan komuniti, membantu kemajuan dan menghalang usaha kolaboratif untuk menangani cabaran bersama. Dalam kes ekstrim, ia juga boleh membawa kepada pecahan fabrik sosial dan kemunculan pergolakan masyarakat. Sehubungan itu, saya mengajak rakyat tanpa mengira kaum, agama dan kedudukan geografi untuk bersama menghalang pergerakan ekstremis ini dan seterusnya memupuk persefahaman, keamanan, keharmonian antara satu sama lain demi Malaysia yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Itu dia. Ini adalah tulisan ya daripada Shelina Abdul Rashid ya, anggota Parlimen Bukit Bendera ya, dan juga salah seorang pemimpin daripada parti DAP, sahabat-sahabat semua. Ya, satu ulasan yang padu, dan saya juga ingin membacakan keterangan ataupun kenyataan terkini ya daripada YB Lim Guang Eng ya, ambil tindakan pada presiden kamu dulu katanya kepada pemimpin PAS ini yang katanya DAP menuduh mereka memainkan sentimen. Lah itu dia, lagi terang lagi bersuluh katanya. Sudah tahu mereka yang menggunakan isu itu, tapi mereka pula ya katanya tidak ya, mereka menafikannya. Sedangkan jelas di mata rakyat mereka lah sebenar penunggang, mereka lah juga yang menggunakan isu 3R ini, sahabat-sahabat semua. Jadi DAP memulangkan paku buah keras kepada PAS, mengatakan sepatutnya Presiden PAS sendiri yang perlu diambil tindakan jika benar mereka mau mengekang pemimpin politik daripada menggunakan isu 3R, agama, bangsa dan juga raja. Jadi pengurusi DAP Lim Guang Eng mengumpamakan PAS tiada beza seperti ayam berkokok berderai-derai ekor gelumang najis, karena pemimpin parti Islam itu sering membuat kenyataan memecah belahkan dan ekstremis terhadap orang bukan Islam. Guang Eng berkata, mana mungkin pemimpin DAP yang mempertahankan hak Pulau Pinang sebagai sebuah negara berdaulat boleh dianggap sebagai menyentuh isu 3R. Sedangkan Menteri Besar Kedah yang berbulut busuk longkang, Muhammad Sanusi, sanggup mencadangkan agar perlembagaan persekutuan dipindah bagi membolehkan Pulau Pinang dituntut semula oleh Kedah. Jadi sebagai tindak balas kepada kritikan dan pembelaan saya terhadap hak Pulau Pinang, Sanusi bertukar menjadi resis dengan bertanya, buat mana saya datang ke Malaysia? Itu dia. Memang resis sangat. Ambil lato-lato itu, sahabat-sahabat semua. Kita berdoa supaya dia jatuh tersungkur pada PRN yang akan datang ini. Jadi ini bukan saja ekstremis dan perkauman, kata Lim, tetapi juga tidak bertanggung jawab dengan mengabaikan fakta bahwa bukan saja saya, malah kedua ibu bapa saya dilarikan di Malaysia. Tegasnya dalam satu kenyataan. Semalam Ketua Penerangan PAS Khairil mengesah Kementerian Komunikasi dan Digital bersikap adil dan mengambil tindakan tegas terhadap DAP yang didakwa secara terang-terangan menggunakan isu 3R sebagai modal politik. Khairil merujuk kepada tindakan beberapa pemimpin DAP termasuk Ngakoming, Lim Guang Eng yang menggunakan isu sensitif dalam kenyataan mereka sebelum ini. Itu dia. Sekarang ini mereka pula menyalahkan orang lain. Sudah kedapatan, sudah ketahuan ya propaganda yang mereka lakukan untuk menggunakan sentimen agama dan bangsa. Mereka pula menuduh
parti DAP ini, sahabat-sahabat semua. Lim Guang Eng juga berkata pemimpin DAP akan terus bersuara tanpa rasa takut atau pilih kasih terhadap rasuah serta mempertahankan hak rakyat Malaysia daripada dibuli oleh pelampau dalam PAS dan juga Perikatan Nasional. Kata ahli Parlimen Bagan, Hadi paling banyak mengeluarkan kenyataan menyentuh sensitiviti 3R dengan sengaja memburukkan, mengaitkan, mendiskriminasikan dan membuli orang bukan Islam. Hadi menuduh pemimpin DAP mencetuskan Islamofobia dengan menggunakan istilah gelombang hijau apabila istilah itu digunakan oleh pemimpin PAS sejak 2018. Hadi malah berkata orang bukan Islam tidak berpakaian sopan telah gagal menjaga maruah mereka dan tidak akan dihormati oleh semua agama dan negara bertamadun. Malah beliau menyeru orang bukan Islam tidak berpakaian sopan mengikut piawaian moral plus agar tidak bersikap terlalu liberal sehingga tidak ada rasa malu seperti haiwan yang tidak berperasaan yang mengakibatkan kehinaan yang melanda negara barat sekarang. Jadi katanya lagi, bukankah tindakan perlu diambil terhadap Hadi atas kenyataan yang memecah belahkan dan melampau terhadap orang bukan Islam sehingga membayangkan bahwa mereka tidak mempunyai rasa malu seperti haiwan yang tidak berakar, ujar Lim Guang Eng, sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara kenyataan ya dua pemimpin daripada DAP yang mana membidas ya kenyataan daripada pemimpin PAS ini dan juga khususnya presiden mereka yang memang ya seringkali kita lihat menggunakan sentimen ini. Sepertinya otaknya itu tertinggal pada tahun 1960-an. Ya masih tidak boleh move on, masih tidak boleh bergerak dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Tapi inilah perangai, inilah tindakan yang terdesak. Ya, ketandusan idea menggunakan 3R, resis, menyerang DAP untuk dijadikan dikambing hitamkan untuk modal politik parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Inilah penunggangan terhebat parti PAS ya. Memang hebat mereka menfitnah, memang hebat mereka memecah belahkan, menghasut untuk membenci pemimpin-pemimpin daripada DAP dan juga kerajaan hari ini. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Sekiranya Anda bersetuju, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga GTA, geng takut Anwar. Apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya otak mereka tertinggal di atas Gunung Kinabalu. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapakun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.